Saya nak mulakan dulu bahawa MUDA sebagai parti menghormati Perlembagaan Persekutuan Negara dan akur kepada rukun negara. Ini adalah asas, tiang dalam kita membangunkan Malaysia sebagai negara yang maju. Tapi pada masa yang sama, kita juga perlu akui bahawa sistem pendidikan negara kita wajar ditambah baik dan perlu dirombak. We need to start by acknowledging dan perlu ada iltizam politik untuk akui bahawa sistem sedia ada rosak dan perlu ditambah baik. Sebelum saya ulas berkenaan isu kuota, saya ulas berkenaan isu-isu asas dahulu. Kalau kita lihat sekarang, kajian Kementerian Pendidikan sendiri menunjukkan lebih 50% lepasan SPM tidak ingin melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Kajian-kajian juga menunjukkan bahawa lepasan graduan universiti, tangga gaji mereka lebih 50% di dalam lingkungan RM2,000 ke RM2,500. Jika dibandingkan dengan mereka yang tidak pergi ke universiti pun, lepasan SPM, tangga gaji permulaan RM2,300. Jikalau bekerja di Uniqlo, jika bekerja dalam sektor gig, Grab, boleh mencecah RM3,000 ke RM3,500 sebulan. Itu menunjukkan ada masalah. Kita lihat juga di mana ada perbezaan yang sangat ketara daripada sudut persepsi dan kerangka dasar kerajaan dalam sudut ijazah, degree di IPTA dan IPTS dengan institusi TVET. Apabila kita hanya mengagungkan satu dan melupakan yang lagi satu, kita lihat rata-rata institusi TVET walaupun kita ada lebih 600 di Malaysia, tetapi ramai institusi TVET kosong. Peratusan mereka yang menyertai tak capai 50%. That means there's more than 50% empty. Yang akhirnya, apabila kita berjumpa dengan pensyarah-pensyarah di institusi TVET, mereka diberikan tanggungjawab baru, iaitu bukan sahaja untuk mengajar, tetapi untuk mencari anak-anak supaya mereka dapat masuk institusi TVET. To that extent. Di sini kita boleh akui bahawa sistem sedia ada rosak dan perlu ada iltizam politik yang besar untuk merombak sistem pendidikan negara. Dengan itu kita masuk juga kepada lagi satu isu, iaitu isu kuota yang hangat dibahaskan baru-baru ini. Bukti wujudnya permasalahan dan perlu ada iltizam politik untuk menambah baik sistem sedia ada dengan penambahbaikan dasar adalah apabila ada anak muda, bukan sahaja Ho Shu Sin, ada ramai lagi yang lain yang mendapat 4 flat, straight A+, yang tidak dapat menyertai matrikulasi ataupun asasi, tetapi akhirnya ditawarkan oleh University Oxford, University Harvard, UCL, University of California, ada banyak yang lain yang bersudut ranking top 10 in the world. Dan jikalau kita hanya biarkan isu ini, mendiamkannya dan tidak ada iltizam politik untuk mengubah, membela, membantu dan menambah baik, masalah ini tidak akan hilang tetapi akan berterusan. Kerana realitinya, ia bermula dengan seorang ratusan ribuan dan akhirnya mereka yang dilupakan ini akhirnya akan angkat kakinya dan pergi ke luar negara dan akhirnya Malaysia yang menghilang potensi sumber manusia pandai, cerdik, yang bersedia untuk menyumbang khidmat dan bakti kepada negara. The ones who lose out are all Malaysians. Bukan hanya satu bangsa ataupun satu agama. Seperti saya kongsikan, we need to see Malaysia as a national project. Kesusahan dan kejayaan bersama. Tetapi apabila layanan itu tidak adil, mereka yang berpotensi tinggi, bijak, cerdik, pandai, mengundi dengan menggunakan kakinya meninggalkan negara, we Malaysians, regardless of race and religion, dapat kesan buruknya. Dan brain drain. Setiap tahun, makin lama makin teruk. Kini sudah ada lebih 1.7 juta rakyat Malaysia yang telah berhijrah ke luar negara. High skilled Malaysians dalam lingkungan 1 juta. That's huge. Bayangkan bagaimana negara hilang potensi kerana kegagalan kita untuk proaktif untuk mengubah dan merombak sistem pendidikan negara.
sebagai ahli parlimen dan presiden muda, parti yang mengangkat martabat rakyat, berbilang bangsa dan agama, kita tak boleh hanya ungkapkan slogan politik sebelum pilihan raya, tetapi selepas pilihan raya, lakukan perkara yang lain. Saya ingat rata-rata media akan ingat sebelum pilihan raya, banyak pemimpin politik akan menggunakan slogan, Woman Tosha I Chiaren. Dan in the end, we are all one big family. Kita merupakan satu keluarga yang besar. Tetapi apabila ada masalah sebegini, kita tutup satu mata dan kita cuba untuk tangguhkan proses penambahbaikannya. What we have committed before elections must be the same like what we do after elections. Ini bukan saja soal janji pilihan raya, tetapi ini adalah soal masa depan negara supaya kita tidak hilang potensi sebesar ini. Dengan itu, Muda ingin kemukakan dua solusi. Pertama sekali, untuk kita memastikan bahawa masalah ini dapat dikurangkan dan daripada sudut dasar kita dapat tambah baik, Muda ingin mencadangkan kita transisi kepada sistem pilihan yang berdasarkan kepada keperluan. A needs-based system with a hybrid of a merit-based system. Apa maksudnya di sana? A needs-based system ataupun sistem yang berdasarkan keperluan tidak akan menganaktirikan mereka yang datang daripada keluarga yang susah. Kita fahami, untuk kita angkat martabat rakyat, garis permulaan itu perlu adil. We're not looking at equality in outcomes, but we're looking at equality in opportunities. Garis permulaan itu perlu adil. Sebab itu cara penilaian dalam proses pemilihan itu, kita ambil kira semua faktor. Socio-ekonomi, tempatnya, wilayahnya, kedudukan ibu bapa, extracurriculum, akademik, semua berkait rapat. Tetapi sistem yang berdasarkan keperluan menilai semua ini bersama, tidak hanya melihat daripada sudut agama dan bangsa seseorang itu. Muda ingin mencadangkan ini kerana sistem berdasarkan keperluan itu memastikan rakyat susah, tidak kira agama dan bangsa, mendapat pembelaan yang paling jelas sekali. It is not fair to say that, oh, kita tidak ada orang susah, keluarga susah, China, India. Sebab itu kita hanya perlu kekalkan sistem kuota sedia ada. Saya ingin menjemput mereka, datang ke kawasan parlimen saya di Muar, pergi ke Parit Jawa, saya boleh bawa mereka berjumpa. Ya, anak-anak yang bukan Melayu Bumiputera, situasi keluarganya sangat miskin, tenat, tetapi tidak dapat bantuannya sewajarnya. Kita tak nak ada orang-orang ini yang disisihkan. Kita juga faham, walaupun berdekat-dekat dasar sama dilaksanakan, masih ada suku Bumiputera, Sabah, yang masih di bawah garis kemiskinan. Yang menunjukkan masalah ini adalah masalah daripada sudut dasar. Penambahbaikan dasar, a policy intervention is needed. Sebab itu Muda ingin memulakan dengan cadangan a transition from a purely race-based system to one which is needs-based and one which is merit-based. Dan proses itu akan memakan masa, but we need to have that honest conversation today, bukan sebelum pilihan raya kata lain, selepas pilihan raya kata lain. Cadangan yang kedua, sebab kita memahami isu ini adalah isu yang sangat mendalam. Untuk kita pada sidang media hari ini memberikan cadangan secara detail. Kerana seperti Amira akan kongsikan sebentar nanti, ia bukan sahaja daripada soal matrikulasi dan asasi. Ada penambahbaikan soal dasar di peringkat bangku sekolah lagi. Di peringkat universiti, selepas universiti. Daripada sudut biasiswa dan yang lain. It is a wholesome issue which we need to address collectively. Tetapi Muda ingin mencadangkan penambahbaikan dasar yang kekal bukan sahaja dalam satu kerajaan tetapi bagi kerajaan-kerajaan yang akan datang. Dengan itu daripada sudut the details, and the devil always lies in the details, Muda ingin mencadangkan supaya ini dibawa kepada jawatan kuasa khas pilihan di parlimen untuk membahaskan dan membincangkan dalam sifat bipartisan, merentasi parti politik dan dipacu oleh fakta dan data yang jelas. Kerana we have the benefit of hindsight. Puluhan tahun dasar sama dilaksana, mengapa ada golongan elit yang masih diberikan bantuan tetapi orang susah miskin ditinggalkan? Ini perkara yang boleh kita bincangkan dari sudut data dan fakta. Mengapa selepas puluhan tahun, ya, dasar sama dilaksana,
yang sepatutnya membantu golongan Bumi Putra, tetapi masih suku kelas Bumi Putra di Sabah masih di bawah garis kemiskinan.